20 episod. 120 episod. Norris Karman adalah heroin dia. Dan kita cerita pasal dia punya boleh pengorbanan. Boleh guna semua lapor anak pun berlakon. Kan? Sebab tak perlu ajar berlakon, memang diorang melaluinya. Kan? Tak sepatutnya kita ada cerita-cerita macam ni lah yang memberi nilai yang tinggi kepada ini masyarakat. Ini cerita ibu mertua benci menantu. Kan? Ini lepas tu cerita maki hamun maki kan? hamun. Ini pergi Mekah maki hamun. Hello, what is wrong with you people? Begitu taksub dengan keduniaan. Glamour sehingga kan menggunakan tanah suci untuk berlakon. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran kembali dalam podcast Masuk Angin Keluar Asap. Hari ni kita ada tetamu istimewa, $6 million man. Korang bukan senang nak panggil Datuk Yusof, tapi Datuk Yusof ni adalah sahabat saya. Hari ni dia datang dengan tengok I love Palestine juga. So semangat yang mana ditunjukkan oleh rakyat Malaysia, tak kira siapa pun, tapi memang betul-betul ada orang kata semangat cintakan keamanan. Dan kita tak nak huru-hara dunia ni kerana dia akan menjejaskan segala-galanya tu. So apa khabar Datuk? Alhamdulillah, syukur pada Allah kan, masih sihat lagi setakat ini. Tapi dalam masa itu kita bersedih juga dengan apa yang berlaku di Palestin. Ya. Kita doakanlah sebagai rakyat Malaysia yang cintakan keamanan, kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi rakyat Palestin dan bumi Palestin. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, perkembangan terkini Datuk. Cerita sikit apa yang sedang diusahakan. Sepatutnya saya dengar Datuk sembang Datuk nak mengarahkan filem. Jadi perkembangan terkini mungkin ramai yang nak tahu. Anak saya baru selesai buat syuting pada bulan 2 itu, bulan Februari, iaitu filem Sharif. Sharif dia police story lah. Police story, dia melalui satu filem police story yang ceritanya agak lain daripada apa yang dipaparkan dalam kisah-kisah polis sebelum ni. Okey. Ya. Diarahkan oleh Syafiq Yusof. Kita buat joint production, iaitu scope production dengan Astro Shaw. Okey. Sebuah filem yang bajet besar lah, dalam 6 juta ke atas. Oh, tu dia. Syutingnya 81 hari. Saya pun orang kata terbabah bajet. Kali bertekak anak saya ni. Kalau kita nak bagi ke bajet tu asal 5 juta, terbabah sampai 6 juta lebih. Tapi ialah budak muda, dia nak hasilkan yang baik. Nama filem ni Sharif, lakonan Zul Arifin, Aaron Aziz, Syafiq Kyle, Syafi Nas, Elizabeth Tan dan ramai lagi lah. It's a big film dan big budget big budget, dan insyaAllah kalau tak ada paral mungkin kita akan tayangkan pada musim perayaan Hari Raya Puasa ni. Tahun depan mungkin bulan 5 barangkali, atau bulan 4 gitulah. Dah siap sepenuhnya lah? Belum siap lagi, sekarang kita dalam peringkat final editing. Final editing, yes. Dijangka siap untuk untuk preview barangkali dalam bulan 3 barangkali. Bulan 3 tahun depan lah. Okey Tok, saya hari tu Datuk kata nak make a comeback. Saya duk tunggu dekat Datuk make a comeback tu. Apa jadi cerita Datuk? Bukan apa, saya bukan nak buat comeback. Memang bukan buat comeback seorang, sebab kita kena akui saya telah melalui tempoh 3 dekad sebagai pengarah filem. Tu dia. Syarikat saya dah hampir 4 dekad. Jadi bagi saya bukan kata kita nak shock sendiri, kita dah berumur macam ni tak nak buat filem. Bagi saya orang-orang lama macam di Hollywood pun masih lagi berkarya. Jackie Chan umur sama dengan saya. Masih berkarya. Tapi saya kena sedar bahawa untuk membawa satu perubahan dalam industri filem, kita dah lama, of course kita akan bawa satu idea-idea yang lama. Jadi kombinasi itu perlu. Jadi saya planning lah dengan Syafiq anak saya, di mana saya akan menjadi pengarah dan Syafiq akan menjadi co-director. Alright. Jadi kombinasi idea antara orang muda dengan orang dah berumur lah. Okey. Tua. Tun Mahathir pun umur dekat 100 lah. Ya, betul. Kalau dia masih sihat, kita sekarang baru saya 69. Selagi sihat, alhamdulillah, kita kena teruskan perjuangan kita. Jangan stop. Tapi kita kena kombinasi idea antara orang lama dan baru. Kita juga kena realize bahawa orang baru banyak idea. Tapi kita ni ada idea. Tapi kita kena refresh balik. Macam apa yang Syamsul Syafiq buat, rebranding. So saya rasa saya kenalah, at least mungkin ni filem yang terakhir saya mungkin. Mungkin insyaAllah kalau tak ada para, mungkin kita akan mulakan pada tahun depan. Saya plan tu tahun ni, tapi banyak masalah berlaku. Itulah tu. Pergolakan dengan dunia yang kelang kabut pada hari ini, ekonomi yang berudum. Jadi bagi saya, insyaAllah kalau ada rezeki pada tahun depan, mungkin dalam pertengahan ataupun penghujung tahun depan, saya akan
merealisasikan impian saya untuk buat sebuah filem bersama dengan anak saya dia sebagai co-director. Ini perlu bagi saya lah. Cerita apa tu Tok? Boleh Itu kongsi? itu saya tak boleh tahu. Itu rahsia. Tapi skripnya naskah dah ready lah kan? Naskah ada, tapi saya ikut benda tu saya perlu duduk dengan Syafiq balik untuk kita injectkan. Because skrip yang Syafiq buat sekarang ni, filem Sharif ni sebenarnya skrip asal ni saya punya. okay, Tapi dia kata apa ni dia, tapi dia buat rombakan banyak. Dia buat rombakan dalam 70%. Idea asal tu cerita saya. Tapi Sharif yang dia buat tu, tajuk filem dia tu Sharif, bukanlah Sharif Cowboy tu. Itulah tu. Watak hero tu namanya Sharifuddin. Sharifuddin Hussein. Okay. Zuarifin sebagai pegawai polis. Sharifuddin Hussein, jadi orang panggil dia Sharif. Menarik. Jadi itu ada banyak orang Bukit Aman kata Datuk Sob, kenapa nama Sharif? Dia cerita cowboy bukan cerita cowboy. Nama dia Sharif. Short form dia kan Sharif, panggil dia Sharifuddin. Jadi orang panggil dia Sharif. Itulah kisah dia. Tok, last kali Datuk mengarah filem apa tu? Orang mungkin last saya buat drama banyak lah kan. Drama saya masih berkarya lagi, tapi last tahun 2005 iaitu filem Sembilu 2005 dengan filem Gerak Khas The Movie 3. Gerak Khas. Yes. Lepas tu last, lepas tu saya pun masa tu dah terlalu sibuk dengan program TV, dengan roda-roda je, dengan Sembilu dia. Jadi tumpuan saya rasa saya, orang kata kita takutkan kita punya idea kering kan. Dan nampaklah because last tu pun filem saya kita kutip dalam 2 juta ke bawah. Jadi isi dia kata, you dah banyak dengan buat drama TV tak putus-putus. Pecah otak you. The best thing you rehat dan setahun dua. Rupanya rehat setahun dua, Syamsul yang persiapkan dia punya senapang. Untuk buat cerita KL Drift. Filem pertama Syamsul kan? Filem pertama Syamsul dibuat pada tahun 2007. Okey. Ditayang 2008. Itu jadi saya pun bagi injection dengan dia, bincang dengan dia kan, dia bawa satu dimensi baru, lindak. Dan saya pun mencuba jugalah, dia cuba. Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT, filem tu box office dan dia mencipta nama lah. Filem tu dapat berapa juta? Dapat tu 4 juta kutipan. 4 juta kita belanja tak sampai 2 lah. Dalam 18 gitu kan zaman tu lah. Tahun 2007 pada hari ni bayar. Hari ni kalau nak buat situ saya rasa 4 juta lah. Ya. Itu lepas tu kos pelakon pun tak tinggi kan. Ya. Itulah. Tapi Tok kan, saya nampak lah, ini kira pandangan orang luar, bukan dalam keluarga Datuk kan. So macam Allah tu bagi rezeki kepada Datuk dan keluarga Datuk tu macam melimpah-limpah air kan, melimpah-limpah rezeki tu. Apa sebenarnya? Saya cakap, saya sebenarnya kita ni insan kerdil sebenarnya. Tidak ada apa istimewa bagi saya, bagi anak-anak saya. Atau saya, dia katakan ni $6 million man. Saya pun rasa macam kelakar lah. Sebab cerita tu pada tahun 80-an kan. The $6 million man. Kisah dia apa ni, satu laki-laki yang tenaga luar biasa kan, boleh lari dengan laju. Jadi bila filem Sembilu 2, filem yang keempat saya mengutip 6 juta ketika tu. Lalu saya ada gelar. Sebenarnya bukanlah kita nak megahkan sangat, tak ada apa. Ini semua dengan rezeki Allah yang bagi. Kita berkarya, kita bekerja, menghasilkan filem. You tidak boleh mendapik dari kata you are the best, you pandai buat filem. Saya rasa semua orang nak jadi pembuat filem yang berjaya kan. Saya pun dengan izin Tuhan, saya takut sebenarnya. Terus terang tu. Saya buat filem pertama saya Bayangan Maut 1990. Masa kos filem 3,000 lebih. 3,000. Filem tu kata isteri saya, you dah banyak buat drama TV, dah 5 tahun, 6 tahun buat drama TV. Aziz M. Osman dah buat filem Fenomena. Masa tu. Saya tengok filem tu. Filem tu sambutan bagus. Saya pergi isteri saya diorang. Dia kata kalau Aziz boleh buat, beza Aziz dengan saya 8 tahun beza umur dia. Dia kata, you masa tu dah 35. Buatlah filem model. Saya takut. Masa tu dah ada duit. Saya dah buat drama banyak lah, puluh drama dia buat. Masa tu cerita polis je lah kan. Roda-roda semua. Remang-remang Kota Raya. Remang Kota Raya. Jadi kata isteri saya, Yus, kalau filem you pertama ni sukses, buatlah yang kedua. Kalau gagal, you tumpu pada TV dan menjalankan perniagaan restoran you kan. Sebab saya tahu buat filem 300,000 zaman tu besar kan. Jadi dengan izin Allah, filem tu sukses. Dia mencapai kutipan lebih kurang 1.1 of that dengan bajet 300,000. Ada rebate. Saya masa tu ada rebate kan. Saya dapat keuntungan filem tu dalam 400,000 lebih. 500,000. Jadi lepas tu saya buat filem kedua. Pemburu Bayang. Mula-mula tadi apa? Bayangan Maut. Saya lepas tu Pemburu Bayang. Dua-dua bayang. Bayangan Maut. Nur Kumasari berlakon. Saya pegang watak leading. Sabri Fadil. Lepas tu Ella. Masa tu Ella sebagai
pelakon yang baru lagi lah, pelakon jemputan. Jadi idea ambil Ella ni isteri saya juga. Okey. Dia kata you buat police story. Ha. Kalau you buat elemen police story dia punya daya penarik tak begitu kuat. Gitu kan? Macam drama biasa kan. Cuba you injectkan commercial ke situ. Itu saya ambil dia, jadikan dia sebagai adik kepada Nur Kumarsari. Okey. Kumarsari pegawai polis, saya pegawai polis kan. Itulah cerita dia dan alhamdulillah filem tu mencatat kutipan. Dan itu start saya cipta nama sebagai pengarah filem di Pawagam lah. Dan alhamdulillah filem kedua sukses. Lepas tu filem Semilu pun my wife kata you buat cerita pasal kisah Awi. Kisah apa dia kata? Dia suka baca majalah kan. Dia kata you buat kisah Awi pernah kena dulu kena kes tangkap basah. Macam-macam kan. So saya dengar lagu-lagu dia. Saya sebenarnya Awi ni bukan saya bukan minat rock. Okey. Lagu saya minat, saya tak suka image dia orang rambut panjang kan. So my wife kata you berapa umur you? You 37 umur kan. Dia orang ni umur 20-an. 20-an dia. Ini angkatan dia orang. I kerja MAS, dia kerja MAS. So dia kata I tahu apa yang orang tak. Masa tu budak-budak kan. muda tengah muzik, tengah dunia muzik tengah top. Tengah muzik tengah meletup-letup tau. Lagu-lagu hot. Masa ni you buat apa filem, you kena selitkan elemen musical. Macam Kamar Dusan tau. Elemen musical. Orang nak tengok gambar. Kalau happy nak enjoy kan. Kalau nak tengok satu filem dia kata wah kalau buat cerita bagus sekalipun orang tengok drama je mungkin you tak dapat tarik budak muda. Yang pergi panggung ni kebanyakan anak muda. Ya. Kita kan sometimes orang kata konflik dari segi pandangan lah kan. Kita ada ego kita. Pengarah kan. Dia kata serah pada you, kalau ikut dan tak nak ikut serah pada you lah. Okey. Saya pun kaji balik apa yang dia punya nasihat pertama, kedua, lepas tu galak sahabat saya. Saya bagi tanya pendapat galak macam mana galak? Bini kau cakap betul sob. Kau ingat kau berniaga sob. Kau berniaga. Pertama kita paksa berniaga, bukan kau sendiri sob. Right. Kau kena jual apa yang kau nak kan. Bukan kau apa yang kau nak. Bukan apa yang kau nak. Betul. Jadi saya tengok formula yang bini saya bagi tu 3 filem berturut-turut. Dapat sambutan. Okey. Alhamdulillah. So dia kata you sekarang ada tahu dah. You dah tahu apa jalankanlah. Tapi hati-hati. Because kejayaan hari ni tak menjanjikan kejayaan esok. Why you buat filem musical ke top singer ke? Kalau rezeki tak ada, tapi jaga. You buat filem mesti ada package. You mesti buat sebuah filem yang dia ada cerita yang menarik, sinematografi, technical, pelakon semua, dan filem tu harus ada jiwa. Kalau filem tak ada jiwa, ibarat you makan nasi tak ada rasa. Nah, itu yang kata-kata isteri saya. Saya pun tahu apa dia cakap betul. Jadi itulah. Alhamdulillah isteri saya tu walaupun dia suri rumah kan, dia dah tak kerja lagi. Dia dah dulu kerja MAS, dia berhenti. Dan saya syukurkan dia adalah seorang pengkritik filem. Dia tengok filem Rahim Ghazali semua dia tengok. Dia pun minat filem-filem yang art filem, tapi dia kata filem ni bagus Yus. Tapi kenapa orang tak ramai panggung? Itu soalan dia. Itu kenapa? Kenapa? Dia tak ada unsur hiburan. Filem bagus. Tapi you berniaga. Kalau you nak berniaga, you nak kekal industri ni, fikir kan. You tengok filem-filem yang industri luar buat kan. Macam RK Film kan. Dia elemen musical dimasukkan. Tapi you boleh buat filem lain. Tapi bagi you kuatkan ekonomi you dulu. You syarikat you baru lagi. Jadi sebab tu lah orang kata kenapa selepas saya dah buat filem melibatkan penyanyi kan. Sebab saya masih takut ekonomi tak kuat lagi. Saya nak mengukurkan ekonomi ini makan masa panjang. Kita bukan anak orang kaya, kita susah kan. Dia struggle di bawah. Jadi alhamdulillah lah. Saya dah buat lebih kurang dalam 14 buah filem. Lepas tu anak saya sambung. Anak saya dengan Syafiq dan Syamsul dah buat lebih kurang dalam 2 orang tu 20 filem lebih lah. Ni semua ada scope lah ni Ada scope semua, ada scope. Ada yang joint venture lah, tapi kita pegang media share lah. Tapi itulah dia bagi saya perjalanan yang begitu panjang. Saya sendiri tidak pernah meramal. Ini semua dengan izin Allah. You buat sehabis daya you, sehabis baik untuk you, untuk dipaparkan kepada penonton, dan Allah bagi laluan. Dan saya sendiri pun tak pernah orang kata Datuk Sob, apa formula you buat? Itu soalan tu. Apa formula Datuk Sob? You ni mesti tak ada formula, bahangan temberang lah. You mesti ada formula ni, ada rahsia ni. Ada yang kata ini mesti you ada pasang bomo ke apa. Saya ketawa lah. Bomo ke apa, kuasa Allah. Allah menentukan, bukan kita ni. Bomo berkuasa kan. Ada sampai orang kata konon saya ni ada ambil pelaris kan. Bagi saya tak percaya benda ni. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita buat, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan usaha kita, dengan niat kita, alhamdulillah setakat ni lah walaupun saya ni selalu saya bercakap dengan kawan saya, setakat ni
engkau cerita dengan aku ni setakat daripada setakat kau ni muda lagi. Ya. Saya sampai sekarang saya dah masuk next year umur saya 70, sekarang 69. Saya masih tak tahu what is next. Apa yang akan berlaku. Dan saya tak tahu, orang kata, next filem berapa nak collect, berapa juta. Betul. Lillahi ta'ala, saya tak berani cakap. Saya kata, no, saya tak tahu, saya doakan mudah-mudahan dapat balik modal pun, alhamdulillah. Kan? Saya tak pernah letak target. Sebab letak target, kalau tak sampai, macam kita jadi takbur lah. Kan? Itu kisah. Saya teringat Datuk, saya mula kenal Datuk tahun 1997 apabila Astro, saya panggil Datuk datang kan. Betul. Jumpa dengan bos saya masa tu, saya di Astro Shaw, Sdn Bhd, anak syarikat Astro. So kita melihat Datuk Yusof ni sebagai ikon perfilman yang hebat kan, $6 million man. Jadi kita panggil Datuk, kita di Astro pada waktu tu nak kaji pemikiran Datuk tu. Betul, saya cerita ni lillah ta'ala. Sebab saya diarahkan oleh bos saya tu kan. Saya ingat lagi mendiang kan, dia dah meninggal lah, Mr. DB Nihal Singha, Datuk ingat Sri Ceylonese tu, daripada warga negara Hong Kong. Bos saya general manager dekat Astro Shaw, dia kata, Jure, you must get Datuk Yusof Haslam. Come and see me. Dia cakap. So saya pun macam mana aku nak cari Datuk ni. Dia tengah buat filem masa tengah meletup lagi kan. Tapi memang Astro, kalau Datuk Yusof ni memang dia layan terbaik lah Datuk. Sampai hari ni Astro bekerjasama dengan Datuk kan. Jadi saya nak beritahu lah, pada tahun itu kita nak kaji Datuk dan nak tiru formula Datuk. Itulah saya pelik. Saya cakap you, bukan kata dia je lah. Ada orang kata Datuk Yusof, you buat filem ni, I nak dam duit. Kalau you buat filem, I dam berapa juta. Tapi sekarang ni kata, kalau aku nak, saya kata terus terang, tolong jangan letakkan harapan tinggi. Takut juga. You nak invest dengan saya buat filem, you letak you punya modal you kat sini, you mengharapkan box office, saya tak boleh jamin. Kalau you nak invest dengan saya, jangan kata berapa nak collect, saya tak tahu. Tapi dia kata ini dialog Datuk ni 10 tahun. Saya kata yes. Tapi saya tak tahu, ini dengan rezeki nak Allah tentukan. Kan? Semua orang nak buat filem, semua orang nak buat semua filem. nak untung kan? Semua nak untung kan. Tapi itulah sebab saya tak mahu letakkan target lah. Saya kata saya tak tahu, kita buat sehabis daya kita. Itu dia. Tapi saya rasa Datuk dan anak-anak Datuk ni gifted lah. Allah dah bagi satu, orang kata, kelebihan dari segi bercerita, dari segi orang kata the making tu. Saya nampak lah scope production ni, dia ada identity, dia ada trademark, dia punya branding dia tu. So apa pandangan Datuk? Betul? Saya pun tak tahu nak cakap lah. Sebab orang menanti nak tengok. Itu saya tak tahu lah. Tapi barangkali lah semua datang ni dengan izin Allah. Tapi saya tak pernah anggap gitu. Sebab saya tak pernah mengambil mudah karya-karya yang dihasilkan oleh saya sendiri ataupun anak saya sendiri. Kadang-kadang macam Syamsul bagi saya, dia bagi saya otak dia macam saya juga. Dia kadang-kadang saya kata, Sol, kau dapat filem sini. Tahu apa? Filem sini payah apa? Macam dia boleh baca tau. Tapi dia kata, Syamsul tahu apa? Memang buat filem ni kita nak mengagap laku tak laku tu payah. Tapi kita mesti ada insting, kita kata insya-Allah. Dalam hati kata insya-Allah kan, cuba kan. Tapi alhamdulillah yang karya-karya yang Syamsul hasilkan, lepas tu diikuti oleh adik dia, dapat menjentik penonton, menangkap emosi penonton, dan alhamdulillah lah. Saya tak kata dia orang tu yang terbaik kan. Ada pengarah di luar yang saya rasa buat anak muda keluar daripada pengajian filem universiti, yang belajar pengajian filem di yang Piramli tu apa, yang Aswara tu, yang Aswara tu kan ramai juga keluar yang bagus. Tapi sometimes katakan mungkin dia tak ada peluang. Saya, anak-anak saya ni alhamdulillah saya rasa, sebab tu Syafiq mengaku. Syafiq dia di KLM je. Yang dulu ada college tak salah dia. Dia belajar, kemudian dia kata, "Bah, sebenarnya bah, di luar tu banyak bah." Syafiq mengaku banyak bah, ada yang lebih baik daripada Syafiq, daripada Bang Syamsul pun. Tapi bah, peluang tak ada bah. Dan dia bukan dilahirkan anak. Itu dia kata bah, Syamsul dengan Syafiq ni bah, nasib baik bah. Papa masa tu company papa masih okey lagi bah, kan. Kalau papa punya company dah collect bah, tak ada peluang. Ramai juga saya tengok anak-anak seniman kan, yang apabila bapa dia dah tak ada. Jadi nak meneruskan perjuangan dia tak ada platform. Bukan senang Yes, macam saya ni asal saya daripada orang susah. Datuk cerita tentang bapa orang susah kita. Bapa saya tak galak kan. Bapa saya kata, kau nak main filem Melayu, filem Melayu ni tak ada masa depan. Dia kata, filem ni tahulah, masa depan tak ada, you kena fikirkan hari akan datang. Mungkin hari ni you berjaya, besok lusa tak tahu. Lepas tu zaman tu pula filem Melayu tengah merudum.
selepas kematian Tan Sri P. Ramlee kan. Datuk mula tahun berapa tu? Saya start masa tahun 74 dengan Merdeka Film, tapi bukan Merdeka Studio tau, Merdeka Film. Merdeka Film di Bukit Bintang, di Kapal Kala start permintaan terakhir. Bukan di studio Merdeka Studio tu saya jadi extra lah, dapat RM4. Pada waktu tu extra RM4. Extra RM4 dulu RM40. Maksud saya makan nasi campur 3 sen. Okey. Teh tarik 10 sen gitu. Masa tu Datuk berlakon extra, siapa dia punya hero dia? Dia zaman tu Ed Merah. Ed ada, tapi kita extra belakang. Bukan nampak belakang macam dia tak canvas ni kan, hero depan kau belakang kat kafe lalu lalang. Lepas tu kalau pakai pakaian berubah tu kan. Jadi orang kampung kan. Lalu lalang ke belakang. Kita pun cari kawan kata mana aku extra, aku cari tak jumpa. Ada 1-2 filem lah, macam filem Terbabas tu nampak ada dialog. Ingat lagi dialog dia. Okey, dia kata Ustaz Sam, ini kau part ni kau dialog tau. Dialog dia bayar RM7. RM7. Kalau tak ada dialog RM4. Saya ingat kawan tu mati kat situ. Lekas panggil Datuk Demang. Itu je. Hanya dialog dapat RM7. RM7. Kena cukai RM50 sen. Cukai apa tu? Chief extra, chief extra. Dia mencari. Macam agensi lah. Agensi dia mencari kita kan. Masa RM4 tu dia ambil 2 sen. RM3.80. Jadi ini semua pengalaman lah. Maksud saya belasan tahun, 18 tahun, 19 tahun. Datuk minat lah sebenarnya. Saya minat, tapi saya minta police inspector tak dapat. Lepas tu ayah saya usahakan saya minta pegawai penjara. Saya dapat pegawai penjara. Dapat dengan tiket kereta api sekali. Saya tak pergi. Saya tak minat nak jaga orang salah. Saya tak, kalau inspektor polis saya nak. Tidak jadi moden lah. Jadi lepas tu saya bapak saya marah kerana kita pergi Merdeka Studio. Apa benda yang aku pergi buang masa RM4 dalam sebulan, pergi 2 kali 3 kali makan apa kan. Kita berangan dia. So my brother kata pergi kerja, ada kerja kosong. Masa kerja payah tau. Kita pergi interview payah dapat. Masa tu tahun berapa? 70-an? Tahun 70-an. Awal 70-an, pertengahan 70-an. Jadi saya dipaksa untuk bekerja sebagai bus conductor. Saya pergi interview, of course lah kita ada SPM kan. Senang dapat. Saya bekerja lah keadaan paksa lah. Tapi itu mengajar saya tentang erti kehidupan. Sebab saya tengok masa tu cikgu sekolah naik bas, pakai tie. Zaman tu bas ni laku tau. Perkhidmatan awal masa tu betul. Memang kereta pun kurang ada kereta. Masa tu bas apa? Lenseng tu? Bas Srijaya. Srijaya daripada Kuala Lumpur pergi ke PJ. Ada yang ini dapat pergi Sentul, pergi Keramat. Tapi saya daripada bas stand Kelang tu pergi ke Old Town. Kadang-kadang daripada bas stand Kelang kita pergi dekat Pantai Dalam. Lepas tu orang RTM tu kenal saya. Dia kata, "Dek, adik ni kerja dulu je." Maksud saya jadi extra tu dia RTM. Saya jadi extra kat belakang. RTM bayar berapa tak salah saya berapa RM60 tu lebih kurang. RTM bayar besar. Jadi saya ingat lagi, jadi dia orang you kerja pasal lantar kan? Saya kata, "Kak, saya dah berhenti kak." Saya kerja 10 bulan. 10 bulan saya bila Jamil Sulong panggil saya untuk syuting filem warna. Pertama kali buat filem warna, Merdeka Film. Dia tajuk dia Permintaan Terakhir. Jadi tu start saya pergi sana, ada screen test lah. Screen test saya, Uji Rashid semua ada lah. Dengan siapa ni, Rozinani. Jadi watak supporting saya kurus lagi. Pasal tu badan dia sekeping. Saya ada tengok kurus je. Dapatlah kontrak masa tu hero 2,000. Kalau supporting hero 1,500. Saya sign 1,500, tapi saya rasa 1,500 besar sangat lah. Kita kerja bas pengantar gaji 200. Ni 1,500 kan. Jadi tu dapatlah bertahan. Jadi alhamdulillah itu ya proses dia. Filem tu ditayangkan dapat sambutan boleh tahan. Lepas tu saya pergi buat filem kedua Jiwa Remaja dan seterusnya lah. Saya kontrak dengan Astro lebih kurang dalam 3 tahun. Masa tu siapa? Company? Merdeka Film. Merdeka Film. 3 tahun Datuk. 3 tahun. Lepas tu saya jadi bebas. Saya berlakon dengan filem Jim Syamsuddin, Tiada Esok Bagimu. Lepas tu bila saya masuk bidang ni baru saya tahu bidang ni tidak menjanjikan masa depan. Sebab saya tengok industri pun masa tu kan. Itu tak stabil. Masa di Shaw Brothers tu gaji saya 500. Gaji bulan. Gaji bulan 500 selama 3 tahun. Berlakon tak berlakon tengok wayang free. Untuk Merdeka Studio tu bukan Merdeka Studio, Merdeka Film. Merdeka Film tu kepunyaan Shaw Brothers. Shaw Brothers. Yang Merdeka Studio pun Shaw Brothers, Merdeka Film di Bukit Bintang office dia. Pasal orang salah faham. Yang saya jadi Pak Bacak tu kan Merdeka Studio. Merdeka Studio siapa punya? Merdeka Studio tu Shaw Wingok. Shaw Wingok. Ini company lain lah. Ini company sama. Macam anak syarikat lah. Anak syarikat. Ini Merdeka Film. Dia orang pun adik-beradik tau. Adik-beradik sedang mara. Dia orang pun Merdeka Studio, Merdeka Film. Dia tak ngam. Yang ni Shaw Wingok aku buat filem Merdeka Studio hitam putih. Yang satu ni dia daripada arahan daripada Hong Kong. Ran Shaw arahkan dia. Buat filem Melayu. Berpusat di Bukit Bintang. Alright. Office kecil je. Lagi besar office saya sekarang ni. Kecil je.
pejabat dia atas. Jadi tu start kemudian dia buat filem itu. Saya pergi ke Jakarta pada tahun 75 Pesta Filem. Saya jumpa Dharan Shaw. Jumpa Dharan Shaw pertama kali saya naik kapal terbang lah. Tisam naik kapal terbang, bayangkan. Wah, aku naik kapal terbang. Pertama kali saya menghadiri Pesta Filem di Indonesia. Ini festival filem Asia Pasifik kan? Kan? ASEAN. Dulu ada. ASEAN, untuk negara ASEAN ni. Ada. Jadi saya ingat lagi masa tu saya jumpa Ratu Timur, situ saya jumpa. Hebat. Ratu Timur, Diki, Zulkarnain. Kita masa baru lagi kan, budak lagi kan, degi. Saya duduk hotel Borobudur. Borobudur. Di Jakarta. Orang kata macam macam buruk sekampung. Kita orang susah kan. Masuk macam ni hotel besar kan, naik kapal terbang. Kita orang susah. Jadi itulah saya kenal Ratu Timur kat situ. Lagi satu siapa ni? Lenny Marlina, rampailah semua yang hebat-hebat masa tu kan, yang besar-besar. Orang datang Kuala Lumpur jumpa. Baru jumpa dia orang. Maksud saya kuruh lagi lah. Tapi itu semua ada pengalaman lah. Pengalaman. Masa tu Jakarta masih lagi dalam macam cakit lah. Dengan keadaan berselerak semua. Tapi industri dia masa tu dah. Industri dia berkembang. Masa tu industri lebih hebat pada kita kan. Lebih hebat kita. Dia keluarkan setahun dalam 3-40 filem. Itu zaman tu filem setahun 1. Itu kisah ni. Tak, even kalau saya tengok lagi, even di Indonesia pada waktu tu industri dia berkembang bukan datang daripada luar, memang orang Indonesia kan. Ya, betul. Macam kita ni datang daripada Hong Kong, daripada beza kan. Masa tu industri kita masa di Merdeka Filem tu walaupun Jamil Sulong mengarah, tapi dia punya co-director adalah orang Hong Kong. Kan. Jamil Sulong mengarah sebagai pengarah, tapi dia co-director. Dia dia orang nak bawa satu teknik baru. Dan kita pun tak nafikan lah kalau pengarah daripada Hong Kong tu of course dia bawa satu teknik yang lain. Mereka dah jauh ke hadapan. Jadi itu saya rasa satu proses pembelajaran jugalah. Datuk tubuhkan Scope Production tahun berapa? Cerita pasal Scope Production, saya tubuhkan Scope Production tahun 85, awal tahun 85. Mana dah berlakon dah semua macam mana? Lepas tu tahun 85 because apabila RTM buat pensuastaan. 85 RTM buat pensuastaan, sebelum tu drama-drama kan. Dia buka pensuastaan 84. Pertengahan. Lepas tu saya berlakon dalam drama-drama swasta. Lepas tu saya pun mendapat ilham, why not saya buka company kan. Lepas tu ada kawan saya seorang, dia Latifi lah, ASP Latifi, Datuk Latifi. Dia saya kenal daripada Bukit Kepong. Dia kata, "Sok, kau buka company, buatlah filem drama-drama polis." Saya kata, "Bang, saya tak kerti bang." "Tak apa, aku polis, aku bantu-bantu." Itu kisah dia. Start dia yang buat lagi kuat minat nak buat cerita polis, saya berlakon Bukit Kepong. Lepas tu saya suka menonton siri-siri polis. Masa tu banyak siri Manix, The Scene kan. Masa tu banyak. Jadi saya terpengaruh. Saya hendak buat cerita macam ni. Itulah kisah dia. Dan saya juga terima kasih pada PDRM lah. Pada orang-orang polis kan, kawan-kawan polis. Ada yang dah naik pangkat semua, ada change semua kan. Dia orang banyak bagi input dengan saya, bantu. "So, kau buat cerita polis tu." Dan RTM nak kata, "Elok you buat cerita polis because RTM sekarang banyak drama-drama keluarga, drama cinta. So, you bawa satu kelainan tu." Drama pertama tu yang diarahkan oleh Aziz Jaafar lah. Drama tu average sambutan dia. Yang kedua, KSU panggil saya, KSU. Dia kata, "Ustaz Aslam, ada tengok drama you. You kena improve kan." Masa tu pengarah dia Aziz Jaafar. Aziz Jaafar ni dia orang lama. Of course lah saya banyak belajar daripada dia kan. Tapi bila pergi kepada filem kedua, drama kedua, dia bagi saya musim kedua tu dalam 6 episod lagi. Kata KSU panggil saya tu. Dia kata, "Okey, Ustaz Aslam, saya tak percaya local filem boleh buat police story lah." Tak ke mana kata dia. Sebab dia tengok yang pertama tu tak begitu menjadi, sebab kita kena faham. Kita anak muda ketika tu. Macam saya Samsul lah ni kan. Anak muda. Ada pertentangan ideologi antara saya dengan pengarah macam arwah Jaafar kan. Dia good, bagus, tapi dia terpengaruh dengan konsep macam konsep filem big screen, you know. Big screen, banyak shot, long shot kan, shot kurang kan. Tapi sedangkan pada zaman tu saya tengok TV siri-siri orang putih, siri polis, dia orang shot banyak kan. Dia main cutting point semua kan. So bila yang kedua tu saya beranikan diri saya untuk jadi sebagai pengarah lah. Tapi kata RTM, you nak jadi pengarah, you mesti ada orang backup you. Because you orang muda, budak lagi. You nak jadi pengarah, you mesti ada pengalaman sebagai director atau co-director atau pengarah TV. Jadi itu yang banyak zaman tu diambil orang-orang yang lama-lama kan. Jadi saya kata saya hendak juga. Okey, kalau gitu ambil Aziz Jaafar sebagai penasihat. Jadi Aziz Jaafar mengarah 3 episod, saya mengarah 3 episod. Jadi untuk pertama kali lah ni mengarah. Pertama kali mengarah Aziz Jaafar jadi penasihat. Jadi penasihat kemudian ada dalam dia ikut saya 2 hari tak salah dia. Lepas tu dia tak ikut lagi. Dia kata, "Abang Aziz,
Tak apa Sob. Gua tengok, panggil gua. Saya orang respect Singapore Aziz Jaafar, lah. saya respect betul dia. Dia orang yang betul terus terang, yang mendah diri, yang menerima kenyataan. Dia kata, Sob, tak payah. Gua tengok you tahu shot ni semua. Tak apa Sob, terus. Dia kata, Aziz, RTM punya pesan dan Aziz mesti ada. Tak apalah, you cakap saya ada sudahlah. Sekali masa tu filem tu di preview kan. Dia preview kan, dia tengok oleh orang RTM. Jadi drama tu kebetulan yang first preview tu drama saya. Itu sekali habis syuting dia orang tepuk tangan. Oh. Abang Aziz, macam ni saya nak. Ni jauh sangat beza dengan purpose tu. Bukan saya mengarah ni. Dia ni Suat Aslam mengarah. Takkanlah Suat Aslam mengarah. Betul, dia mengarah. Kebel lah kawan tu kan. Itu kesari, jadi bila balik, masa kita balik, pegawai RTM tu saya hantar ke RTM. Nama dia Encik Rahman. Dia kata, Suat Aslam, you bagi tahu tak? Ini siapa direct? Dia tanya lagi tau. Tak puas hati. Cakap betul, you ke Aziz Jaafar? Aziz Jaafar, aku kata ini macam bukan style dia ni. You ke siapa? Dia kata, bang, sumpah bang saya. Betul Okey, patut kena nampak lain. Okey, next ni kau boleh direct. Itu kisah dia. Lepas saya buat Harimau Rimba, banyak drama-drama. Itulah dia. Ini semua, tapi saya banyak menimba ilmu daripada Aziz Jaafar lah. Saya tak nafikan. Walaupun dia orang lama. Ya, kita tahu orang lama. Tapi walaupun orang lama, kita ambil ilmu dia. Ilmu pengarahan dia, ilmu skrip dia. Dia dapat skrip pun dia bagi tahu saya. Dia kata skrip zaman tu dibuat oleh pegawai polis lah, kawan saya. Dia kata, Ustaz Aslam, gua tak mau direct ini drama TV lah. Kenapa? Ini skrip menjela-jela dia. Terlalu panjang. Saya tahu, tapi kita risau lah kan. Pasal writer bukan kita. Orang polis kan. Jadi Aziz Jaafar kata, saya bagi point you, you olah balik skrip ni. Yang mana tak perlu you buang. Itu kisah dia. So, Aziz Jaafar bagi saya, dia bagi point dengan saya, dalam seminggu dia bagi, saya olah balikkan, bagi. Saya buatkan dalam fast cutting. Kemudian, bagi dia, Aziz Jaafar kata, ini macam ni okey so. You ada skill menulis, you boleh menuliskan. Itu punca dia. Dan saya buat. Itulah kisah dia. Jadi saya pun tak nafikan Aziz Jaafar banyak bagi input dengan saya lah. Saya banyak menimba ilmu dia, dan dia pun tak lokek. Dia pun tak lokek. Lepas tu masa saya buat drama TV Harimau Rimba, RTM bagi kita dalam 10 episod. Saya panggil Aziz Jaafar, saya kata, Abang Aziz direct separuh, saya separuh. Saya tak nak. Dia tak nak. Dia tolak. Saya kata, kenapa Abang Aziz tolak? Kenapa? Ini saya nak bagi Abang Aziz. Tak payah Sob. You sudah boleh terbang sendiri lah. You dah kena, you anak muda. Ini zaman you Sob. Saya ingat lagi. Saya pergi rumah dia dengan galak. Galak sebagai saksi. Tak payah Sob. Jalan. Itulah kisah dia. Jadi kita buatlah Harimau Rimba, dapat sambutan luar biasa ketika. Buatlah filem tu. Bukan video. Yalah, zaman dulu film. 16 16 lepas tu kena dubbing, kenapa. Tapi itulah, bagi saya semuanya ni, saya pun tak nafikan saya juga mengambil ilmu daripada Jim Syamsuddin. Okey. Saya tak nafikan Jim Syamsuddin pakai kepong, tapi Jim ni lain sikit, dia garang. Dia garang. Dia kalau kita dekat dia pandang situ. Apa? Aziz Jaafar lain. Aziz Jaafar dia, kita boleh tekan. Tapi apa sekalipun, saya menimba ilmu juga daripada Tan Sri arwah Jim Syamsuddin yang juga guru saya. Guru saya kan. Pakai kepong tu. Lepas tu filem-filem lain saya berlakon dengan dia. Aziz Jaafar juga kan. Paling banyaklah Aziz Jaafar lah. Saya pernah bekerja dengan Hussein Abu Hassan, pengarah. Pengarah juga. Pengarah. Oceng Maut. Arwah Saleh Ghani kan. Pernah. Jadi Osman Hafsyam. Mekanik kan. Jadi saya sebenarnya, kita ni proses pembelajaran, kita berlakon dengan pengarah-pengarah hebat ni, kita ambil input lah. Ambil input apa yang baik, kita ambil itu. Kita walaupun kita ni orang baru, kita tak boleh kata kita ni hebat. Dia orang punya rahsia dia orang ni, dia orang ilmu dia orang tinggi kan. So kita sebagai orang baru, walaupun you nak bawa satu dimensi baru, tapi you kena respect dia orang. Idea dia orang, ilmu dia orang tu yang you tak dapat. You kena kena kutip dengan cara pengalaman you bekerja dengan dia orang. Itu dia. Yalah, tak ada yang lama, tak ada yang baru. Betul. Kan? So kita kena macam hari ni lah. Hari ni anak saya nampak. Kalau tak ada Yusuf Aslam. Okey, ya betul. Tapi dia nampak macam mana saya pandang Aziz Jaafar dulu. Aziz Jaafar pandang saya kan. Macam tu sekarang Syamsul pandang saya banyak macam saya dan Aziz Jaafar kan. Dua pertentangan kan. Tapi itulah proses dalam apa kerjaya sekalipun. Kita melalui pengalaman sebenarnya. Datuk, saya dan orang lain juga mungkin tak tahu Datuk. Siapakah yang banyak berkorban, maksudnya memberi sokongan selain daripada isteri Datuk, yang menaikkan skop production daripada awal
Kan? Sebab nak jadi producer tu, nak buka syarikat ni bukan senang. kecil duit Datuk. Saya tahulah, saya mula, saya pun sama macam Datuk. Kita Ya, tak ada betul. bapak yang kaya, kita tak ada duit yang banyak kan. Saya berhenti Astro, duit gaji yang berapa. Duit itu saya running company saya untuk filem Paloh tu. Saya faham macam mana Datuk mula. Tapi yalah, macam mana Datuk dengan yalah daripada pelakon yang gajinya berapa saja tapi boleh buka production house, boleh produce. Kita tahu kita program TV ni Tok, kita kena keluar duit sepenuhnya Tok kan. Ya, betul. Dan itu satu kos yang besar Tok. Siapa sebenarnya backup Datuk ni? Sebenarnya saya kalau nak cerita pun malu. Proses dia sebenarnya panjang. Saya melalui banyak penderitaan juga dengan air mata semua. Sebab saya masa tu kita belagak. Kita form company. Saya lah toke. Saya lah kuli. Betul. Sama. Saya lah PM. Sampai kita tak mampu nak bayar. Betul. First buat drama kan. Kita dengan kos duit tak seberapa je. Nak buat projek 300,000. Ya, pada waktu tu 300,000. Duit dalam tangan ada 20,000. Betul. Apa nak buat? Meminjam sana kemari. Kan? Minjam korek sana. Orang nampak Datuk berjaya je. Saudara mara. Ipar duai. Ya. Sampai kau ni kau nak pinjam ke? Kau boleh bayar ke ni? Dia yang kata sorry. Saya ada satu orang kaya lah. Yang saya kenal ni lah. Pengalaman Datuk ni. Dia ni kira orang berada macam ada hubungan dengan saya jugalah. Hubungan saudara. Sorry. Kita ini benda-benda ni kau boleh bayar ke? Kau ingat bidang ni. Sampai dia kata ginilah. Company kau ni, scope production kan. Projek kau 3,000 kan. Zaman tu besar lah. Company ni aku ambil alih. Oh, tu dia. Tengok cabaran tu. Aku bayar kau gaji. Okey. Kita nak kerja-kerja dengan dia pula. Kau kerja ke aku? Saya sampai tahap tu. dengar tu kalau gitu kau nak aku kelam modal boleh. Tapi aku akan turun tengok, tapi kau monitor tau sebab aku filem-filem ni aku bukan tahu kan. Tapi dia ada duit lah. Dia ada duit tu orang. Dia ni ada, dia tengok 3,000 kan besar zaman tu. Ya. Dalam hati saya balik. Celah ke betul apa benda. Aku dekat saudara aku ni kan, jadi saya kata saya jumpa rumah saya. Yus, you dapat projek nak bagi orang, dia nak kerja orang tu pula. Projek you. Tu yang saya tak nafikan ayah mertua saya. Itulah dia. Gaji manusia lah. Ya. Ayah mertua saya banyak bantu saya. Bukan restoran tu pun modal saya tak cukup. Ayah mertua saya. Dia datang, dia kata, mesti saya kantin. Before saya kantin. Saya buka kantin, saya pernah jual kereta dulu sebelum ni. Macam-macam kerja saya buat. Saya tak harapkan ni sebab saya tahu. Kalau kita harap itu, jalan kaki lah kita. Betul. Nampak orang kenal soal Islam naik bas. Bukan hina, tidak. Tapi status kita. Ya. Kan? Jadi, itulah kisah dia. Saya struggle. Korek sana kemari. Bapa mentua pun kebetulan saya dah kahwin dengan Datin. Alhamdulillah izin Allah. Sampai 40 tahun dah saya kahwin. Dia adalah isteri memang paling kuat cemburu. Tetapi menjaga kepentingan syarikat. Nasihat pada saya. Ingat Yus, jangan lupa diri. Ini semua ni kan. Jadi ini banyak benda lah. Dan bapa mentua saya lah gaji manusia. Bapa mentua saya yang cukup baik lah. Dia sentiasa kata, Sob, hang jangan ingat wayang saya, Sob. Meniaga hang buka restoran, mesti ada restoran perlu, Sob. Apa-apa berlaku industri filem, ada restoran, Sob. Betul. Pasal kalau telur tu hang letak semua tu, kalau pecah semua habis. Betul. Jadi hang mesti, hang ada company drama TV, hang ada restoran. Kan? Masa tu saya buat drama TV, makanan ambil kat dalam restoran. Ya. Duit tu pusing lah. Duit dia pusing dalam tu. Duit pusing lah. Jadi banyaklah pun kata apa yang dibantu oleh adik-beradik saya pun ada. Dia pun susah ketika tu kan. Tapi saya sampai galak tu pernah jadi PM dengan saya. Saya nak cari lokasi rumah, pergi kat rumah. Assalamualaikum makcik. Ya. Ustaz Aslam ya. Nak apa? Makcik, saya nak syuting rumah boleh? Rumah makcik ni makcik dengan pakcik lah, ada orang dia. Boleh. Berapa bajet makcik? Suka hati kau lah nak. Zaman tu zaman dulu kan. Zaman tu kita bagi RM100 pada besar lah. Ya. Suka hati nak bagilah RM100 kan. Kalau cuti kat luar-luar kan. Bagilah RM50. Zaman besar kan. Jadi saya lah toke, saya lah jaga duit. Sebab saya fikir kalau kita tak jaga benda tu, bajet burst. Melalui projek tu saya dapatlah ada keuntungan. Adalah kan. Itu yang saya simpan. Memang struggle kita sebenarnya. Saya simpan kan. Sebab saya tak ada lavish lah. Ya, kita bukan orang kaya kan. Betul. Kita daripada bawah kan. Apa yang saya miliki hari ini pun daripada step by step kan. Saya pindah rumah saya di Melawati tu pun usia saya 44 tahun. Okey. 44 umur saya tu. Saya pindah sana. Saya start buka company umur saya 29. 29. Saya buka peniaga-peniaga tu dalam umur saya 25 lah. Saya jual kereta, Yuska dealer, jual baju pun pernah juga. Macam-macam lah. Sebab kita tahu kita orang susah. Bila kita join industri ni, tengok ini bintang filem, aku peminat dia. Dia tengok lifestyle kan.
Oh, saya kata aku tak mau jadi macam ni. Ya kan? Because saya nampak benda ni indah khabar dia. Ya. Zaman tu. Ya. Sebab zaman tu tak ada TV3. Ya. TV3 tak ada. Astro Astro pun tak ada lagi, ya. Yang ada RTM 1, RTM 2. Ya. RTM 2 pun kemudian. Ya. Itu satu je. Ya. Bayangkan. Jadi struggle. Peluang berlakon tu kurang. Kurang kan? Kalau ada drama Portrait Pekerti tu, sampai Dr. Ipun ada ke job-job kita kan. Dalam sebulan tu 4 kali Portrait Pekerti. Jadi kalau dapat selit-selit jadilah. Saya pernah berlakon Portrait Pekerti, lepas part supporting, dapat 300 kan. Masa tu kalau part lead dia bayar 600. Okey. 600. Itulah kisah dia. So dalam industri ni lebih 40 tahun Datuk kan? Dalam industri ni kalau ikut saya dah, kalau sebagai pelakon 50. So dah 50 tahun Next year 90. Saya join tahun 73 penghujung 74. Join 73. Jadi 50 lah, 50. Kan saya sangat yakin Datuk telah melalui proses yang panjang. Yang panjang dan mendewasakan, dan kira kalau cakap Datuk ni dah dipilih sebagai ikon perfilman kan Datuk kan. So kita tengok industri filem kita ni sekarang ni lah saya tengok macam kita ada masalah sikit dari segi direction kita tu. So hari ni kita tengok saya baca dalam surat khabar baru-baru ni di parlimen juga dibangkitkan isu tentang ahli parlimen daripada Bukit Bendera, Sharlina Abdul Rashid tak silap saya, membangkitkan isu ada filem-filem kita yang ditayangkan sekejap dan kemudian dikeluarkan ada kurang program kurang hall dan sebagainya, isu-isu yang dibangkitkan di bawah syarat wajib tayang kan. So isu tu dah dibawa di parlimen, alhamdulillah ada orang ataupun ada ahli parlimen yang prihatin kepada nasib industri kan. Dan hari ni juga ada kenyataan yang dikeluarkan oleh PFM, itu Presiden PFM Pan Shah kata sebenarnya kualiti filem kita yang menyebabkan panggung ataupun menyebabkan penonton tak mau tengok dan kemudiannya panggung mengurangkan tayangan. So berdasarkan pengalaman Datuk lah. So sebenarnya apa masalah kita tu? Sebenarnya begini, masalah ni bukan masalah kita je, masalah dunia. Satu dunia. Tidak ada istilah mengatakan filem Melayu orang tak nak tengok because kualiti tak ada. Banyak juga filem-filem yang sukses yang meletup kan. Tapi jumlah filem yang sukses box office di mana dunia sekalipun, jumlah ni biasa meliputi antara 20% to 30%. Lebih banyak gagal daripada berjaya. Walaupun filem tu bagus. Sometimes filem tu bagus, sambutan kurang. Ini yang payah-payah kita nak nak nilai. Mengatakan wah filem Melayu orang tak suka. Ada je Pak sambutan. Filem putih, siapa pernah tengok Bang Wayang? Sampai cancel show. Cerita putih, filem tengok wayang. Takkan filem tu tak berkualiti? Tengok bagus dia bagus. Tak dapat sambutan. Contoh saya bagi macam filem Polis Ibu 3 yang ditayangkan pada bulan bila tu? Bulan Mei ke? Mei tak salah. Januari, Februari, Mac, April, Mei. Mei ke? Mei. Ujung Mei lah. Masa ditayangkan Fast 10 filem Hollywood masuk. Fast 10 yang mengutip puluhan juta dengan kos bilion. Lepas tu ada Mission Possible, ada 3 filem impit. Kita main serentak ni diorang tu. Saya kata habis. Tayang kata itu date yang ada. Kalau nak you kena queue lagi panjang. So takut macam ni. Filem besar dia. So dia orang nasihat, okey kata Usop, bagi kita show you main lepas minggu. Lepas 7 hari. Itu bahaya tu sebab gambar tu kuat dekat. Jadi tak apalah kita ambil tu. Saya bagi tahu Syafiq dah gelabar. Syafiq kata, "Pa, macam mana Pa kena impit ni Pa? Habis Pa kang gambar kang gitu ni apa-apa rugi." Saya pun sebenarnya berdebar juga. Saya kata, "Fik, reda je lah. Reda. Insya-Allah rezeki Allah tentukan." Sekali kita tayang, tak disangka-sangka dengan izin Allah, Fast 10 tayang seminggu. Kita masuk hari pertama je, kutipan Fast 10 zap jadi. Terus Polis Ibu naik kan? First day collect 4 juta kan? First day. Kita lepas tu kita tayang gambar tu, filem tu ditayangkan, collection dia makin jatuh. Kita mengutip masuk Singapura sekali dengan Brunei kita kutip 54 juta. Dia hanya kutip 35-36 juta Saya macam fikir uncomparable kan, percaya ke kau? Biar betul filem tahun sudah, filem abang dia Syafiq kan. Syafiq mengarah filem tu. Filem Polivo yang tahun sudah tu siapa abang dia. Cerita apa? Mak Kilau. Mak Kilau kutip 90 juta lebih. Dekat 100 juta. Pun uncomparable. Kan? Berlawan dengan filem putih paling tinggi collect pun ada satu filem apa tajuk dia 70 lebih kan dekat 80 kan. Tak sangka lah because itu semua bangsa tengok Melayu, tengok Cina, India tengok. Ini Melayu je kan. 90% Melayu. Mengutip dekat 100 juta kan. Datang pula pada tahun ni filem Syafiq, filem Polivo 3 mengutip, saya kata
subhanallah. Ini kebesaran Allah. Jadi kita dalam ibarat peperangan kalau kau tengok musuh kau di atas besar tu, kau jangan takutlah. Macam perang Badar kan. Kan? Rasulullah terlibat dalam perang Badar kan. Siapa sangka dia menang besar kan. Tapi ada masa dalam perang Uhud dikalahkan walaupun Nabi sekali, walaupun Rasulullah kan. Jadi kadang-kadang kita tak boleh takut sangat dalam perjuangan ni. Kadang-kadang yang kita takut itulah menjadi. Jadi bagi saya kalau ada mengatakan filem Melayu orang tak mati, bukan filem tu, banyak je filem sukses. Tapi saya tak nafikan ada filem-filem yang bagus, yang ada kualiti, sambutan tak ada. Banyak aspek. Selain daripada nasib, promosi tak cukup. Tak cukup promosi. Promosi yang paling penting. You nak jual produk, ibarat you nak jual ubat lah. Betul. You kena kempen. Betul. You tak kempen, orang tak tahu. Ada Benda baik pun orang tak tahu. Saya tengok banyak filem-filem yang setengah tu bila dah siap gambar tu tayang kan. Orang tak tahu. Itu benda-benda yang saya rasa pihak penerbit kena ambil tahulah. Dan lagi satu, kalau ada orang mengatakan filem Melayu orang tak mau tengok macam apa yang Presiden PFM kan, Pancar kawan saya juga tu kan. Nak kata filem Melayu tidak, filem Tamil pun banyak yang tak laku. Banyak filem Tamil daripada luar, filem Bollywood. Shah Rukh Khan sampai dia pernah frah, dia kata kalau gambar ni tak laku, aku tak nak berlakon lagi 3 tahun. Filem yang kisah orang pendek lah, apa nama dia, Zero ke apa nama dia, lupa tajuk dia. Filem tu flop, bajet besar. Ada kemudian dia buat 2-3 filem flop, ada yang sukses. Dalam industri filem ni memang dia tak ada jaminan sentiasa sukses. Mana-mana industri. Baik Hollywood, baik Bollywood, baik kat Malaysia sekali, Hong Kong pun sama juga. Di Thailand sekarang, industri dia pun tak begitu. Saya baru bercakap dengan Cak Chai, memang teruk. Lagi baik industri kita. Dia kata sini lagi teruk. Di Indonesia kita boleh katakan kita lah. Sama lebih kurang. Jadi bagi saya kalau kita mengatakan orang tak mahu tengok filem Melayu, silap tu. Cerita putih pun ada cerita putih, 10 cerita putih tu yang laku 1-2 je. Dalam setahun mungkin kita ada lebih kurang 7-8, kadang-kadang setahun 4 filem putih yang blockbuster kan. Dia beratus dia keluar. Jadi kita ni bagi kata kita kena syukurlah. Tapi janganlah kita ambil ukuran ada filem-filem yang gagal panggung untuk kita mengatakan semua itu gagal. Tak, soal tadi saya tengok apa yang dikatakan filem-filem Melayu tak berkualiti, tak substandard, yang bagi saya bajet kecil, yang subjektif. Kan? Subjektif. Because ada orang buat filem bajet besar pun tak jalan. Contoh saya kata ada filem-filem besar yang orang buat tak jalan, macam filem ni. Saya suka filem tu. Filem apa kan nama dia? Yang pasal dekat Coast Guard. Okey, Coast Guard. Saya suka filem tu. Filem tu dari segi making dia bagus semua kan. Saya mengharap gambar tu kurang-kurang pun 10 juta katakan. Dia hanya mengutip setakat 4 juta. Sedangkan filem bagus. Ya, saya tengok filem tu. You nak kata filem tu buruk? Tidak. Kualitinya ada. Tapi mungkin saya rasa benda tu mungkin sebab dia mungkin soal rezeki satu. Yang kedua, promosi lambat. Promosi ni bila gambar tu nak tayang baru promosi. Jadi banyak berlaku ni. Jadi bagi saya kita sebagai pembikin filem kita kena buat promosi lah. Tapi promosi juga tak menjanji. Sebab ada masa Astro, ada filem-filem Astro atau filem-filem yang TV3 buat dulu. Dia promosi siang malam. Dia bank siang malam. Dia keluar sampai tak jalan. Tak jalan. Macam contoh saya bagi you macam Astro dia buat filem-filem ni banyak promosi kan, dia ada stesen sendiri. Channel dia. Dia buat siang malam. Contoh satu masa dulu kita ada filem Muhammad Khalid, Hantu Kak Limah. Ingat Hantu Kak Limah? Filem Hantu Kak Limah tu dia mengutip dalam 37 juta lebih kurang. Kutipan ni cukup bagus tau. Tapi dia punya promosi bang. Masa tu kita masuk, Syamsul masuk filem apa tu? Munafik. Munafik. Syamsul kata, "Pak, ni channel bajet Pak." Kata bajet kita promosi tak besar. Dalam 300 lebih je. Dekat-dekat 4 kan. So tak apa Sul. Kita gunakan media sosial. Kan? Sosial media kita ada sekarang melalui bentuk dalam Facebook dan sebagainya kan. Jadi kita kena kempen tu lah. Dan alhamdulillah filem tu kita pun tak sangka lepas main filem Muhammad Khalid, next filem biasanya kalau satu filem kuat, next filem kita habis. Tapi next filem Syamsul dia buat kutipan dia lebih daripada cerita Muhammad Khalid. Filem apa tu? Hantu Kak Limah. Dua-dua tu kutipan tinggi. Dia kalah sikit Muhammad Khalid filem kalah sejuta lebih je. Promosi siang malam. Kan? Jadi benda-benda ni bagi saya promosi penting. Tetapi bukan promosi juga menjamin gambar tu meletup. Kan? Bagi saya dia soal yang kita nak baca apa ni, listing orang ni. Sebab tu kita punya tajuk hari ni, formula bikin filem. Walaupun dah buat filem banyak, dah kutip
kira sukses lah. Kalau tanya saya, Datuk di antara filmmaker yang berjaya dari segi kutipan, scope production tu, bila Datuk pasti dia cakap kan, betul. buat macam ni, dah buat macam ni, dah betul. buat semua dah. Betul. Kan? Betul. Dari segi teorinya semua kita dah buat, tapi filem tu tak laku juga kan. Jadi bagi saya, akhirnya kita pergi kepada rezeki lah. Rezeki, betul. Kan? Ya, betul. Saya ramai kawan-kawan saya macam Datuk Tia Jeffrey kan. Filem dia Marak. Marak. Saya tengok filem tu, saya tengok kalau gambar tu kalau tak menarik, saya tengok Galak. Galak tu dia 82 dah. Dengan saya kalau dia tak bagus dia pun dia tidur lah. Jadi sebelah saya tengok sebelah, concentrate dia. Sampai habis saya pun follow. Saya boleh nak tahu what is that. Sebuah filem yang okey, yang bagus. Ada kekurangan dia biasa. Semua filem baik pun ada kekurangan. Tapi overall sebagai sebuah filem yang boleh ditonton, menghiburkan dan ada mesej yang sampai dalam cerita tu. Tapi saya terpelik juga, tiba-tiba tengok mungkin ada berlaku dari segi promosi yang tidak kuat. Lepas tu mungkin juga konten cerita tu. Sometimes cerita tu menarik tapi orang tak tahu. Orang tak tahu. Kerana penonton tengok poster. Ada kalau tak pelakon yang hebat tu menjanji. Okey, saya kata kalau you kata kalau gitu jaminan, saya cakap you satu lagi peristiwa berlaku yang saya macam tak percaya. Tahun lepas filem Abang Long Fadil 3 tayang. Lepas tu time yang sama serentak masuk filem Juang. Filem Juang dilakonkan oleh artis sama. Zizan berlakon. Zizan hero cerita Abang Long Fadil kan. Masa tu lah nak berentak dua ni. Dengan Zul Arifin, dengan bintang-bintang besar. Besar-besar. Syapik pun kecut perut tu. Ni apa cerita? Hati sama apa? Tukar dek. Kata Pik, kita reda. Kita reda. Saya rasa berapa dapat collection, dapat cover cost pun jadilah kan. Masa-masa lepas pandemik kan, semua orang nak cari rezeki. Saya tengok Juang, filem baik. Making dia, sinematografi dia apa kan, konten dia, pengarahan dia apa. Sebab filem baik. Saya rasa kurang-kurang bergambar tu 7-8 juta. Saya punya prediction. Saya kata kita kalau dapat dalam 10-12 juta pun alhamdulillah. Dulu kita dapat 18 tau. Jadi kita target dalam 7 dapat cover cost. Sekali macam tak percaya, filem tu hanya mengutip 500,000. Filem Abang Long Fadil kutip 25 juta. Jauh tu. Jadi macam tak aja. Logik tak? Casting kuat. Filem bagus, making bagus. Review bagus. Jadi tak salahkan siapa pun. Itu Kempen buat keluar TV. Nampak? Jadi saya sendiri pun nak menjangka supaya kalau orang kata Islam you tahu ini you formula you tahu. No. Kalau saya kata saya tahu, you dah melebihi kuasa Allah. Hanya Allah menentukan. Kita berusaha sedaya upaya kita, pasang strategi kita. Tapi yang menentukan rezeki kita adalah Allah SWT. Tapi sebagai pembikin filem, bagi saya kita harus ada planning yang baik. Soal berjaya atau tidak, soal kedua, promosi filem penting. You kena bank awal-awal promosi you. Sekarang ada social media kan. Dulu kita harapkan komentar daripada pengkritik filem, daripada pengulas filem. Hari ni public bercakap. Dan kita boleh gunakan social media. Ya percuma, tak payah bayar kan. Jadi banyak platform. Itu kita kena usaha. Tapi kalau kita nak usaha macam itu, kalau kurang macam itu, kita serah pada rezeki lah. So ada juga yang mengatakan, contohnya macam ahli parlimen Bukit Bendera kata tu, yang dibangkitkan dalam parlimen mengatakan tentang perlu diadakan melihat balik struktur syarat wajib tayang tu, kerana katanya ada komplain daripada penerbit tertentu yang mengatakan filem mereka dikeluarkan walaupun syarat wajib tayang menetapkan 7 hari kan, dan ada hold over figure. Datuk pun tahu kan, sebagai penerbit dan pengedar, Datuk juga scope production adalah pengedar filem. Datuk tahu kan tentang syarat wajib tayang ni, dah faham sangat, dah masak betul ke ada berlaku apabila dikeluarkan filem tu cepat. Begini, dasar pawagam nak mencari untung. Betul. Apabila banyak filem-filem yang sukses, of course dia akan cari filem-filem sukses, filem-filem yang dia nampak kurang sambutan, walaupun filem tu dia beli sendiri daripada luar, dia akan tolak tepi. Tapi kalau di zaman filem-filem tengah orang kata apa, tengah merudum ni, semua filem putih kan zaman ni, semua filem putih, filem apa semua merudum. Semua tak laku. Tak ada filem yang boom, tak ada. Kutipan yang nombor 1 tengok berapa kutipan? Kutipan nombor 1 kutipan 100,000. Itu kutipan nombor 1 tu. Jadi ketika tu bagi saya pawagam dia akan tayangkan filem selagi boleh tayang. Tapi apabila ada setengah-setengah pawagam, ini pengalaman saya. Saya dengan arwah Yusof Kelana, kawan kita, sahabat kita. Dia sama-sama saya lama.
Saya sendiri pernah menghantar filem. Filem Semelu tu saya tengah usut Kelana menghantar yang galak. Naik kereta jeep saya di Pajero tu saya pergi hantar sampai Kelantan kan. Ada program-program yang kita kata program untung kan. Program ni ada program yang untung, ada program yang rugi. Ya, betul. Kan? Dan operasi program bukan sikit. Besar operasi program. Ada orang kata kalau filem-filem ditangani di panggung kenapa 50-50? Sepatut bagi dia 20%, kita 80%. Itu orang tak reti berniaga. Kan. Operasi perniagaan tu, dia program tu lebih payah daripada kita buat filem kan. You ada dekat 20 filem, 20 panggung you buka, you letak sekali 10 filem. Panggung ni cancel. Saya kaki wayang tau. Saya pergi panggung wayang tengok, cancel show ni. Why? Betul, tak ada orang. Cerita putih. Cerita putih. Tak ada. Bukan cerita Melayu, cerita putih. Ada cerita Tamil pun sama. Ada yang laku, ada yang tak laku. Why? Cancel. Kalau satu hari tu ada panggung ada 10, kadang-kadang 4 panggung kosong. Show cancel. Pasal orang tak ada. Kadang-kadang 2 orang dia boleh main. 2 orang boleh main. Tapi ada masa-masa bila time dia tengok bila kosong jadi dia pendekkan lah. Kalau syarat 7 hari dia pendekkan, dia kata okey ni kita, tapi dia tak tarik semua. Ada mana-mana tempat-tempat yang okey dia bagi. Jadi benda tu saya rasa sebagai pembikin filem dia kena faham. Sebab saya bergerak sebagai pengedar, sebagai pembikin filem dan juga sebagai pengedar. Saya survey setiap panggung ni, dia bagi, dia tengok. Tapi kalau dia dapat sambutan, dia jalan. Tapi di saat-saat kalau filem-filem blockbuster datang, itu kita terimpit. Bila blockbuster datang sometimes dia tengah buat duit kan. Jadi filem-filem Melayu tu kalau kutipan dia jatuh sikit je dia tarik. Tapi itu kita bising. Itu kita kata main. Jadi bagilah 2 show itu dia. Tapi kalau ada setengah kawasan, bukan kata filem-filem yang filem orang ni. Filem saya sendiri pernah. Pernah filem-filem saya tengok kenapa dia tarik 10? Dia kata lah tu sob, no point. You tengok collection. 8 orang 9 orang lagi buat apa? Ini kawasan area Cina lah. Tak kena tempat ni. So better you don't waste your time. Itu dia. Mana itulah yang berlaku sebenarnya kan. Dan saya tahu lagi banyak panggung, belanja banyak. Sijil kan. Sijil LPF itu kena keluar. Bukan kata banyak panggung nak minta aku 100 panggung, kena bayar sijil. Sijil dengan DCP kita ambil beratus-ratus juga kan. Beratus juga, RM500-600. Satu panggung kalau RM500-600, kalau 100 panggung berapa? Dekat RM560,000. Kan? Dengan poster, dengan apa lagi, bukan poster sekarang pakai digital kan. Semua dan kenapa kita tak minta kerajaan kurangkan ataupun dalam keadaan sekarang itu ni? Bagi saya lah satu kita yang kerajaan harus bantu bagi saya. Dalam dunia ni sebenarnya cukai hiburan paling tinggi adalah Malaysia. Di Indonesia dalam tak salah 6%. Indonesia 6%, di Singapura pun dalam 10%. Tapi kita Malaysia ni 25. Kita 25. Zaman saya buat Semelu 40%. Lagi tiket banyak. RM5, RM2 cukai. Aduh. Tapi zaman tu alhamdulillah because kerajaan dia nak pushkan, dia bayar balik ke kita. Dia bagi kepada untuk menggerakkan industri filem, untuk menyemarakkan industri filem, dia pulangkan balik kepada producer. Yes, saya ingat lagi. Saya zaman-zaman saya buat filem-filem saya zaman tu dalam kuasa Allah saya buat daripada filem Bayang Mak tu kan. Lebat jugalah saya dapat cukai kan. Jadi itu yang saya buat. Masa tu 20% Datuk kan? Bukan. Bagi. Masa tax 40%. Tak, maksudnya dia bagi pada penerbit. Dia bagi? Yang Finas bayar balik tu. Kan? Dia pulang balik. Dia pulang kalau balik. Kalau 40% tax dia bagi balik. 40% dia pulang balik. Zaman tu persen. Dia gitu. Kalau tiket dia kalau tiket RM5, zaman tu RM5 paling tinggi lah. Kuala Lumpur. Tempat lain dia tiket ada RM4, RM3. Zaman Semelu saya cakap you. Tiket RM5, RM2 tax. Jadi kalau tiket tu kutipan dia katalah 10 juta, 10 juta tu 4 juta tax. Jadi lepas tu pada tahun tak salah tahun 2003 apa. Dia tukar, dia turunkan. Dia bagi 25%. Right. Itu pun tinggi. Itu pun tinggi. Bagi saya cukai hiburan ni paling tinggi pun 10% lah sepatutnya kan. Bagi saya tak adil. Because kalau negara Asia, dia negara-negara dunia mana pun ada negara yang dia mengecualikan cukai. Contohnya macam Sabah negeri kan. Okey, negeri Sabah cukai tak ada. State government. State government tak bayar. Ini untuk hiburan untuk penduduk Sabah lah. Bagi saya lah tinggi sangat. Bagi saya kita kena buat kajian biar dia turun sampai 10% lah. 10% kan. Saya rasa perlulah benda tu. Jadi dengan tu kita dapat pasal pulangan filem ni, meniaga filem ni risiko tinggi. Tinggi. You masuk ke panggung saja dalam beberapa hari tak jalan dia tarik. Kalau you meniaga lain, you meniaga baju ke, you meniaga telekong apa kan, tak laku ini you boleh simpan untuk bulan depan boleh jual kan. Ini tidak, masuk saja antara hidup dan mati. Memang menakutkan. Memang menakutkan. That's why. Kena hati-hatilah kan. Tapi tahu dalam perjuangan ni walau you penerbit besar pun ada masa dia akan kena. Itu kita kena
orang kata apa, kena perhitungan yang betul. Walau perhitungan yang betul pun kalau nasib tak ada, tak ada juga. Dibantu rezeki kita. Yalah. Tok, Ya. 50 tahun dalam industri tu, suka duka tu. So apa yang paling Datuk Apa rasa Datuk rasa down ataupun mungkin yalah, perjalanan hidup kita ni ada ups and down kan. Suka dan duka. Bila cerita pasal kutipan box office, kejayaan filem dan sebagainya, saya rasa Datuk Saya puas hati lah kan benda tu. Saya sebenarnya terus terang saya kata, orang mungkin sebab saya dah melalui proses dari bawah. Daripada saya penerbit TV, buat projek 200,000, 300,000, lepas tu kumpul duit, lepas 5-6 tahun, lepas buat berpuluh drama, barulah kita buat filem. Jadi bila filem-filem saya dapat sambutan, saya tak ada orang kata macam orang kata culture shock, tak ada. Saya bila saya buat filem yang sembilu kutip 4 juta, kawan-kawan call. So Aslam, kau tak tidur malam ni, kenapa gambar kau 4 juta? Saya tak rasa apa. Bagi saya itu soal rezeki kita dapat. Bukan apa nak dimegahkan. Kita planning untuk future kita. Saya ni seorang producer yang boros. Kita lavish. Kita fikirkan besok kita akan terus berjaya. Saya tak fikir saya boleh bina Scope Production. Saya juga Scope Production juga pernah melalui saat-saat perit kan. Macam kita buat zaman pandemik kan. Zaman pandemik 2 tahun. Seorang staff pun saya tak buang. Kalau ikutkan apa ni adik-beradik saya buang. Separuh staff buang. Saya tengok dia orang dah puluh tahun kerja saya. Ada yang dia dah berhenti, bapak dia dah berhenti, anak dia kerja saya. Saya dia tu macam family kita. Saya kata tak apa. Kita simpan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun saya kita kerugian lebih kurang dalam dekat 4 juta. Overhead saya sebulan 200,000 tau. Just nak maintain tu. Ada peniaga tak peniaga. Bukan kita je. Macam Asia. Billion rugi, billion. MAS pun sama juga. Apa tu kita ni syarikat kecil. Tu asal kadang anak perempuan saya kata, Papa ni terlalu sentimental sangat lah. Tak boleh bisnes. Hati baik tu. Bisnes ni rezeki. Tak boleh gitu. Saya kata, man, Papa dah 10 tahun bidang ni. Papa dia orang dah kenal Papa lama lah. Kalau Papa nak berhentikan dia orang, kita ni walaupun kita berhenti, kita ni ada duit. Adalah harta sikit. Diorang ni tak ada apa, sanggup kita tengok. Diorang ni hidup merempat dengan tak ada kerja, tak ada duit masuk, anak-anak tu ada kan. Kita kenal, kalau tak kenal tu hal. Lepas tu saudara mara. Saya office saya banyak saudara mara. Boleh katakan separuh saudara mara, ipar duhai. Kan? Jadi saya kata apa pun kita sacrifice. Sampai duit reserve kita, duit reserve company mesti reserve kan, keluar. Tapi saya tak menyesal. Saya tak menyesal. Tapi Tuhan bagi balik pada tahun tahun lepas kita buat filem Abang Nur Fadil 3 dapat sambutan kan. Bagi saya benda-benda ni ini semua kita kena sacrifice sometimes. You tak boleh fikir zaman you senang you menghargai pekerja. Zaman you susah juga you kena menghargai pekerja selagi you bernyawa, selagi you ada rezeki Tuhan bagi. Kalau fikir ini kalau aku simpan ni aku ruginya, fikir kalau setahun berapa juta nak kan. Kau ada duit. Kau ada harta. Oh, tak payah aku nak. You pentingkan diri tak boleh. Saya beritahu selalu saya titip kepada anak saya, ingat dunia bukan milik kita seorang. Kita harus mandang keliling. Bukan pada saudara mara kita saja, tapi pekerja-pekerja kita dah lama kerja kita. Itulah, dan saya rasa mungkin itu juga doa daripada pekerja, daripada orang yang pernah kita bantu kan. Macam Galak tu lama kerja saya. Dia ada pencen, ada ramai lah. Tak payah kita nak declare. Ada orang tak tahu, dia kata Scope Production ni dia tak bayar zakat. Kau tahu aku bayar zakat tidak? Takkan kita ada perlu aku nak pukul canang aku bayar zakat kan? Ada saya kadang dalam media sosial kan, inilah Padah dia tak bayar zakat. Saya senyum je lah, tak apa. Kata isteri saya tu salah. Dia tak tahu kan. Jadi apa yang kita dapat hari ini kita syukuri nikmat dan ingat dunia ni bukan milik kita seorang. Apa kejayaan ni you kena share apa yang patut kan. Dan jangan bermegah, jangan menganggap you are the best. Saya cakap anak saya kata jangan anggap diri kita terbaik. Kalau karya kita berjaya, itu rezeki Allah Taala bagi. Ada orang buat baik tapi tak ada rezeki. Masing-masing rezeki orang tak sama. Jadi kita kena syukuri nikmat lah. Itu bagi saya. Sebab kita tak sempurna, yang maha hebat Allah SWT yang menentukan segala-galanya kan. Itu dia. Tok, dari segi production drama sekarang Datuk ada buat drama yang saya buat drama. Saya buat drama untuk OTT lah. OTT. Yang terkini? Yang terkini last kali kita ada sedang planning nak buat satu drama pada bulan 1 untuk OTT.
Dan saya sendiri pun dah plan dalam bulan 1 kalau tak ada aral kita buat satu drama kepolisian iaitu cerita Peronda lah. Polis Peronda. Polis Peronda Ranjau Jalan, kisah Petroka. Biasa saya dah buat cerita macam drama remang-remang, roda-roda, kisah trafik, kisah penyiasatan Gerahas, dan kita belum pernah lagi buat kisah Petroka dengan yang bawa motosikal. URB itu unit motosikal, rondaan motosikal. Itu saya belum pernah buat. Jadi saya combinekan antara Peronda dengan URB. Itu kita buat dalam 13 episod untuk stesen TV lah, swasta kan. Itu bukan apa, sebenarnya untuk buat drama sekarang untung tak seberapa. Boleh kata sometimes tu dia break even, tak untung pun. Tapi viewer saya nak terus Skop Production melahirkan drama-drama kepolisian di KTTV untuk sampaikan mesej pada masyarakat. Itu dia. So kau tengok Datuk sampai hari ni dia konsisten polis kan. Dan alhamdulillah saya mengenali Datuk ni sejak 97 dan seorang yang baik ni, bukan nak bodek, seorang yang baik sebab saya kenal dan kita pun berkawan kan dalam industri tu dengan arwah Yusuf Kelana. Yusuf Aslam, Yusuf Kelana ni kira macam sahabat-sahabat saya yang memang adik-beradik dah kan. Jadi bila bergaduh juga kita kenal semua hati budi mereka ni, kalau pasal tolong orang, kalau pasal bagi nasihat, kalau pasal industri ni dia memang beri keutamaan lah. Jadi Datuk di pengakhiran lah program podcast Masuk Angin Keluar Asap ni Datuk. Jadi apa yang Datuk nak sampaikan kepada penonton kita, kepada industri ataupun kepada anak-anak muda yang belajar dalam bidang ni, ataupun kepada penonton-penonton di luar sana, tolonglah sampaikan sesuatu untuk kepada mereka. Ini ikon perfilman ni nak bagi nasihat. Saya nak bagi nasihat bagi pandangan bagi saya. Pertama kali saya mohon maaf, bukan apa yang saya nak lontarkan ini. Saya nak menganggap diri saya hebat. Saya juga hamba Allah yang serba kekurangan. Cuma sebagai orang lama yang telah berkecimpung dalam industri ini lebih 50 tahun, hampir 50 tahun, 50 tahun lah, 50 years. Dan saya juga akan menjangkau usia 70 tahun pada tahun depan. Kepada anak-anak muda, bagi saya jangan patah semangat dalam perjuangan. Dalam perjuangan you tidak boleh patah semangat. Kalau you patah semangat, you akan kecundang dan you tidak akan capai apa yang you impikan. Because setiap kerjaan yang datang tu akan ada rintangan-rintangan, cabaran-cabaran. Macam saya, jangan pandang Yusuf Aslam pada hari ini, jangan pandang Syamsul anak saya hari ini, tetapi kita telah melalui perjalanan panjang. Anak saya beruntung kerana dia ada platform Skop Production, dia ada bakat, alhamdulillah. Tapi saya tahu, ada bakat saja kalau tidak ada platform tak akan jadi. Tetapi kalau ada platform saja kalau tak ada bakat pun tak menjadi. Jadi dia mesti ada orang kata apa? Win-win. Baru menjadi. Jadi kepada anak muda, bagi saya saya percaya ramai ada di luar sana yang keluar daripada IPT, yang ambil kursus filem dan sebagainya kan. Diorang berbakat besar. Jadi jangan patah semangat. Kenapa aku macam ni, kenapa aku tak berjaya? Because untuk mencapai kejayaan bukan dalam masa yang singkat. Dia satu perjalanan yang panjang, yang ada duri dan ranjau. Sebab saya sendiri, saya anak orang susah daripada bawah. Saya struggle. Dan you all, kalau you ada semangat juang itu, insya-Allah. Dan jangan kita kesali apa yang kita capai pada hari ini. Aku tak berjaya, bila aku nak berjaya. Kadang-kadang saya ada jumpa budak-budak muda. Saya kata, Datuk, bila saya nak jadi macam Syamsul, macam Datuk Yusuf Aslam? Berapa umur kau? Saya baru 28. Hai, 28 kau dah mula apa ni, bungut. Kenapa tak jadi? You tahu tak, saya 28 saya kat mana? Saya struggle lagi, tengah-tengah main part gitu orang. Jadi saya kata, you masih muda lagi. Perjalanan you masih panjang. So teruskan perjuangan. Jangan terlalu bercita-cita tinggi sangat. Jangan berangan-angan tinggi sangat. Aku nak capai. Kejayaan akan datang bukan dalam masa yang singkat. Dia akan datang dalam satu perjalanan yang penuh dengan rintangan, dengan cabaran. Dan apa yang dilalui itu adalah satu pengalaman. Pengalaman akan mengajar itu tentang erti kehidupan. Itu dia. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harus ingat, saya tak menganggap saya ni orang yang berjaya. Saya orang-orang yang bernasib baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga anak-anak saya Syamsul, Syafiq. Saya tak menganggap mereka yang terbaik. Saya juga tidak menganggap saya yang terbaik. Ada yang lebih baik lagi di luar. Tapi dengan izin Allah SWT. Berusaha sedaya upaya anda, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan akan mencapai kejayaan. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang baik daripada Allah SWT. Dan Allah segala kekurangan datang dari kita. Terima kasih Datuk. Sudi bersama-sama dalam podcast Masuk Angin Keluar Asap. So insyaAllah ambil itibar daripada apa yang kita kongsikan hari ini. Kerana perjalanan jauh lagi, industri semakin orang kata
apa ni orang kata macam-macam lah. Keadaan di hadapan kita pun tak tahu apa nak jadi kan. Yalah. Hopefully kita akan melalui dengan urusan yang dipermudahkan. Sekarang dunia digital kan. Sekarang ni kita kena bersiap sedia supaya betul. kita boleh dapat bersaing. Ya. Right, so jumpa lagi di episod akan datang insya-Allah. Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.